Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke Forum Agama di IPG Kampus Tuanku Mainun. Hari ini kita telah menjemput 3 tetamu untuk memberi pencerahan tentang penghayatan sunnah Rasulullah SAW sebagai khalifah dalam kehidupan seharian. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara moderator Encik Ahmed, yang saya hormati Encik Wan dan juga Encik Asrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta inayatnya pada hari ini masih lagi kita bersama-sama dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu yang mana dapat kita katakan sebagai salah satu platform sebagai kita untuk jalan kita menuju ke arah syurga Allah. Betul? InsyaAllah. Jadi syukurlah saya untuk menjawab pertanyaan daripada saudara Amir tadi, iaitu apakah pendapat saya mengenai akhlak Rasulullah. Berdasarkan satu hadis, seorang sahabat pernah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, yang mana soalannya berbunyi, apakah akhlak Rasulullah? Lalu jawab Sayyidatina Aisyah, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Berdasarkan daripada hadis yang saya dapati ini, inginlah saya kupas sedikit sebanyak, yang mana seperti yang kita tahu, akhlak Rasulullah merupakan salah satu akhlak yang paling baik di muka bumi. Betul kan? Sehingga kan beberapa jin juga pernah masuk Islam akibat terpesona melihat akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lupa juga sebagaimana kita tengok siri-siri perjuangan baginda melalui peperangan bersama para sahabat yang menunjukkan akhlak baginda ni sentiasa tenang. Baginda tidak berkata-kata kasar, sentiasa menunjukkan akhlak yang mulia, sopan santun, lembut, serta sentiasa senyum. Kan? Senyum itu adalah satu sedekah, betul kan? Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, ya, kerana masa amat mencemburui saya serta sahabat-sahabat saya di sini, betul. Sukalah saya untuk berkongsi satu kisah, yang mana kisah ni saya dapati dari sumber yang insya-Allah sahih, iaitu kisah mengenai Khalid Al-Walid, ya, bagaimana perjalanan beliau untuk masuk Islam, ya. Seperti yang kita tahu, umat Islam tewas dalam peperangan kedua, iaitu Perang Uhud, betul? Jika ada silap, mohon betulkan saya kembali. Ya. Jadi setelah daripada peperangan itu, masih terdapat juga beberapa orang yang kita sebut sebagai orang musyrikin yang ditawan dan dibawa balik ke Madinah, ya, dijaga oleh Rasulullah. Dikatakan pada suatu hari Khalid Al-Walid ingin berhijrah ke Madinah semata-mata untuk memeluk agama Islam. Dia berkata kepada orang-orang di Mekah, barang siapa yang menghalang aku pada hari ini untuk berhijrah ke Madinah, maka jangan khawatir dan jangan hairan jika kamu melihat ada janda-janda serta anak-anak yatim pada hari ini, kata beliau. Lalu beliau pergi. Pemimpin musyrikin Mekah pada ketika itu, iaitu Abu Jahal, seingat saya, Abu Jahal berkata sambil menunjukkan uang, berkata, barang siapa yang mampu untuk menahan Khalid Al-Walid daripada pergi dan memeluk agama Islam, maka akan aku berikan wang ini, serta aku akan berikan seorang isteri yang sangat cantik. Lalu datang seorang pemuda mengangkat tangannya, saya, berikan kepada saya, akan saya buat perkara itu. Jika perlu dibunuh, maka saya akan bunuh. Lalu pemuda itu pergi mengejar Khalid Al-Walid sehingga sampai di pertengahan jalan. Apabila sampai berdekatan dengan Khalid Al-Walid, Khalid Al-Walid sudah bersedia untuk mengeluarkan pedang beliau. Seperti yang kita tahu, Khalid Al-Walid merupakan seorang yang tidaklah bengis, namun begitu tegas serta berani dan mempunyai tubuh badan yang kuat, betul. Lalu pemuda ini berhenti dan mengangkat tangan lalu berkata, sesungguhnya aku tidak mempunyai apa-apa hak terhadapmu. Aku ingin mengikutimu untuk memeluk agama Islam di Madinah dan menemui Rasulullah SAW. Lalu mereka meneruskan perjalanan sehingga sampai di suatu lembah dan berhenti untuk berehat di situ kerana waktu sudah malam, ya.
Mereka berhenti di situ. Lalu Khalid bertanya kepada pemuda itu, apakah tujuanmu untuk memasuki Islam? Lalu pemuda itu menjawab, kerana aku melihat engkau ingin memeluk agama Islam. Bukankah itu adalah satu perkara yang baik? Seorang panglima musyrikin Mekah ingin memeluk agama Islam, betul kan? Lalu Khalid Al-Walid berkata, aku pula ingin memeluk Islam setelah aku melalui satu kejadian yang bagiku merupakan satu kejadian yang sangat aneh, di mana adikku yang merupakan salah seorang tentera ketika itu, yang bernama Walid bin Al-Walid, pada ketika itu telah ditawan oleh tentera Muslim. Seperti yang kita tahu dalam adat mana-mana peperangan, orang yang ditawan akan dibunuh, perempuan akan dirogol, serta harta-harta akan diambil, disiksa sebegitu rupa. Namun tidak berlaku bagi Walid bin Al-Walid. Beliau hanya diletakkan di dalam kurungan yang selesa, diberikan makanan, dihadiri oleh Rasulullah pada setiap hari, mendapat layanan yang baik. Faham? Jadi membuatkan ketika Khalid Al-Walid ni pertama kali pergi untuk membebaskan adik beliau, adiknya tidak mau pulang dan ingin kekal berada di Madinah. Lalu setelah Rasulullah memujuk adiknya supaya balik, ikutlah abang, tidak mengapa. Lalu adiknya sehingga sampai di satu tempat yang mana ketika ini Khalid bin Al-Walid dan pemuda ini berada, mereka berhenti di situ untuk berehat. Lalu apabila Khalid Al-Walid tidur dan bangun pada keesokan harinya, adiknya telah hilang. Ya? Kembali ke Madinah semata-mata kerana apa? Kerana terpegun dengan mulianya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiknya akhlak beliau. Ya. Yang saya dapat simpulkan daripada kisah ini ialah pertama-tamanya, akhlak Rasulullah merupakan akhlak yang antara akhlak yang terbaik di muka bumi, bukan antara yang paling baik. Ya. Yang mana pada hari ini kita mampu untuk mengambil akhlak Rasulullah sebagai contoh teladan terbaik bagi kita untuk mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Yang bermaksud sesungguhnya aku diutuskan ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Jadi, adakah tujuan Rasulullah ini tercapai? Ya. Kalau kita tengok banyak orang-orang musyrikin, orang bukan Islam, orang kafir masuk Islam bukan kerana ketokohan Rasulullah, bukan kerana mereka melihat Rasulullah dari perspektif yang hebat atau apa, tapi mereka melihat daripada akhlak Rasulullah. Betul kan? Ya, jadi saya rasa cukup di situ sahaja daripada saya. Siru ala barakatillah, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Wallahu alam. Saya serahkan kepada tuan moderator. Terima kasih kepada Encik Ani tadi kepada atas pencerahan yang begitu mantap. Kita teruskan forum kita kepada soalan kedua. Soalan kedua ini saya tunjukkan kepada Encik Asrul. Soalan ini berbunyi macam ini. Apakah pendapat saudara berkenaan akidah Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tadi pertama saya ingin berterima kasih kepada Encik Moderator kita atas soalan yang sangat bernas. Dan soalan dia berbunyi, apakah pendapat saya berkaitan dengan akidah yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama sekali kita kena tahu dari mana datangnya akidah itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ajaran Islam dengan membawa akidah untuk menuntun umat manusia ke arah jalan yang benar. Dan hal ini dilakukan dengan melalui para rasul dan nabi. Dan Allah memerintahkan para nabi dan rasul untuk menanamkan sifat akidah ni dalam diri setiap umat Islam. Dan ada dijelaskan dalam buku Pemurnian Akidah dan Syariat Islam karya Hamzah Yaakob, iaitu secara bahasa akidah artinya ikatan, manakala dari segi istilah pula akidah ini adalah keyakinan hati dan kebenaran daripada perbuatan. Dan sementara dalam syariat Islam pula akidah ini didefinisikan sebagai kandungan dari keenam rukun iman. Okay.
akidah Islam merupakan suatu janji orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan dengan berpegang teguh kepada akidah Islam, hati setiap Muslim akan sentiasa menjadi tenang dan jauh daripada rasa resah gelisah. Dan ada satu dalil satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar akidah Islam adalah dalam surah Al-Mu'minun, iaitu ayat ke-86 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Artinya, katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang tujuh dan memiliki arasy yang agung? Iaitu mereka akan menjawab, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Selain daripada ayat di atas, ada juga dalil tentang akidah yang berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, iaitu hadis ni daripada Muaz. Dia pernah berkata, aku pernah dibonceng Nabi Muhammad SAW di atas seekor keldai yang bernama Ufair. Nama keldai itu Ufair. Okey, lalu beliau bersabda, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya, dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Lepas tu Muaz pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba-Nya ialah supaya mereka beribadah kepadanya sahaja dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Sedangkan hak para hamba yang pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Daripada hadis ni dapat kita simpulkan bahawa kita sebagai umat Islam, kita haruslah beribadah sebanyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa menjauhi segala larangannya, dan supaya kita terhindar daripada siksaan api neraka yang amat pedih dan dahsyat. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, terima kasih kepada Encik Hasrul atas penerangan yang begitu mantap. Okey, kita teruskan forum perbincangan ini dengan soalan ketiga yang akan saya tujukan kepada Encik Wan. Soalannya ialah, apakah contoh ibadah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang patut kita contohi? Baik, terima kasih Tuan Pengacara atas soalan yang diberikan. Soalan yang diberikan adalah contoh ibadah. Di mana kita tahu Rasulullah SAW adalah seorang insan yang rajin beribadah. Baginda sentiasa menunaikan solat. Baginda sentiasa menunaikan solat pada awal waktu, menunaikan solat sunnah, banyak bersedekah. Baiklah, hari ini saya nak memberikan satu contoh amal ibadah yang kita jarang lakukan, iaitu sedekah. Baiklah, apa itu sedekah sebenarnya? Sedekah ini adalah satu ibadah yang amat dititik beratkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri kita boleh jadikan sebagai tauladan, kerana baginda seorang pemurah dalam bab sedekah ini. Sedekah ini bukan sahaja memberi bantuan atau kewangan kepada orang yang memerlukan. Ia lebih daripada itu. Malah sedekah ini dapat membersihkan hati kita dan meningkatkan keimanan kita. Sebenarnya Rasulullah SAW dalam melakukan sedekah adalah sangat hebat. Betul tak? Betul. Yang baginda sentiasa merendahkan diri dalam mengejar bersedekah. Dan baginda sentiasa mengajar kita untuk bersedekah dengan ikhlas. Dan bagaimana sedekah dan kita perlu rahsia dalam sedekah. Betul tak? Okey. Mesti tuan-tuan tanya, kenapa kita kena sedekah dalam diam-diam, dalam rahsia? Nabi kata untuk mengelakkan diri kita ni daripada perasaan riak, tak buruk. Sebagaimana kita tahu, kita ni manusia saja, betul tak?
manusia ni memang mudah ada perasaan riak. Jadi untuk mengelakkan perasaan itu, kita perlulah bersedekah dalam keadaan yang rahsia. Baiklah, salah satu aspek akhlak mulia dalam bersedekah ialah menjaga rahsia seperti mana saya katakan. Selain itu, kita penting juga untuk kita bersedekah dengan sikap penyayang, mengambil tanpa mengira kaum, agama dan bangsa dalam sedekah ini. Kita janganlah mempunyai sifat resis dalam diri kita itu. Kita bersedekah kepada sesiapa saja yang memerlukan sedekah itu. Betul tak? Betul. Seperti yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW, sedekah hendaklah dilakukan dengan penuh hormat dan sederhana, tanpa merendahkan penerimanya. Janganlah kita kita memperlengkehkan orang yang kita sedekah itu. Seperti mana kita lihat orang yang miskin ataupun yang meminta sedekah di masjid itu, janganlah kita bersedekah dan kita memperrendahkan mereka, mungkin mengatakan kata-kata yang buruk kepada mereka, seperti kenapa engkau tidak kerja, kenapa engkau berada di sini, kenapa engkau malas. Kita tak tahu kehidupan mereka macam mana, kita tahu ujian mereka macam mana. Kita hanyalah seorang insan saja. Kita yang buat dosa. Kita janganlah judge orang. Itu saja. Baiklah, seterusnya saya nak berkongsikan satu cara untuk kita bersedekah. Kita bersedekah ni ikut sunnah Rasulullah. Biasanya kita sedekah setiap bulan lah. Ataupun kalau seorang macam mana kita ni manusia, kadang-kadang kita lupa. Jadi saya sarankan kita sediakan satu tabung subuh. Okey, baiklah. Apa konsep tabung subuh ini? Tabung subuh ini adalah satu konsep di mana setiap kali kita bangun subuh, kita nak menunaikan solat subuh, kita sedekah. Sedekahlah, berapa sen ke, RM1 ke, RM10 ke. Ia mempentingkan kita untuk kita bersedekah. Jadi kita sedekah dalam satu bulan tu, kita tengok berapa banyak jumlah kita kumpul, dan sedekah dengan kumpulan duit kita sedekah itu, kita boleh menghantar ke badan-badan ke ataupun masjid yang memerlukan sedekah itu. Baiklah. Menurut hadis Rasulullah SAW, Rasulullah mengajar kita untuk memilih jalan yang paling selamat untuk menghadirkan sedekah, seperti melalui institusi zakat yang berjayai, atau terus bersedekah kepada orang yang memerlukan. Baik, dengan cara yang tidak akan mereka abaikan. Selain itu, kita juga boleh melibatkan diri kita dalam program sedekah lestari, anjuran institusi amal yang dipercayai. Jadi kita boleh lihat sedekah ini luas, kita boleh sedekah di mana-mana saja. Tapi mungkin tuan-tuan fikir tuan-tuan ni kadang-kadang terlupa nak bersedekah. Tuan-tuan jangan lupa, sedekah ni bukan melibatkan duit, tapi sedekah yang paling senang untuk kita buat adalah senyum. Sedekah senyum itulah yang susah sebenarnya kita nak buat. Baiklah, saya rasa masa pun dah mencuri kita. Baiklah, saya berikan balik kepada tuan pengacara juga. Terima kasih kepada Encik Wan atas pencerahan yang begitu pada saya ini. Forum ini akan diteruskan dengan soalan yang ditujukan kepada Encik Asrul, iaitu pada pendapat saudara, apakah perbezaan berkaitan akidah pada zaman Rasulullah dan zaman sekarang? Masya-Allah, soalan yang agak berat daripada moderator kita ya. Okey, perbezaan pada pendapat saya, perbezaan akidah pada zaman Rasulullah SAW dan zaman sekarang adalah sangat ketara. Kerana pada zaman baginda, di zaman sahabat-sahabat, ada Rasulullah yang sedang membimbing dan mendakwah kepada mereka. Dan pada zaman sekarang pula, sudah tadi kerana Nabi telah meninggalkan kita 1400 tahun yang dahulu. Masa Rasulullah SAW merupakan zaman Rasulullah dulu merupakan tempoh pembinaan akidah. Waktu tu semua orang baru nak belajar tentang akidah. Dan antara lain juga Rasulullah sendiri pun sememangnya menjelaskan segala perkara yang menimbulkan kemusykilan dan kekeliruan di antara sahabat. Maksudnya kalau ada mereka tak faham sesuatu, sahabat-sahabat akan terus tanya direct kepada Nabi, dan Nabi akan terus memberi jawapan yang sangat tepat. Dan berbeza pada zaman sekarang, jika kita keliru tentang sesuatu, kita biasanya akan melihat kepada internet, betul. Dan malangnya pada zaman sekarang, banyak daripada ilmu-ilmu dan maklumat yang sebenar telah diselewengkan dan dikelirukan oleh orang kita sendiri, dan menyebabkan terjadinya
berita palsu dan ramai yang berpegang pada benda palsu dan tak sah lah. Kita apa yang ibadah yang kita cuba lakukan, dan disebabkan itu kita kena tetap berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pada zaman Nabi juga, Nabi sentiasa berdakwah dan sentiasa bergerak daripada satu tempat ke tempat lain memberi dakwah. Dan pada zaman sekarang pula, bukan semua, tapi ada sebahagian daripada ulama-ulama kita sendiri merupakan ulama dunia yang mengejar dunia semata-mata, yang meletakkan harga yang terlalu tinggi untuk memberikan sebuah ceramah sahaja. Dan itu agak mengecewakan saya lah. So bagi saya, akidah pada zaman dahulu dan zaman sekarang amatlah berbeza. Dan saya kepada kamu semua dan semua kawan-kawan dan umat Islam di seluruh dunia, tetaplah berpegang teguh hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan terlalu percayakan apa yang kamu jumpa di internet dan media sosial. Baiklah, terima kasih kepada Encik Asrul atas penerangan saudara tadi. Nampaknya sudah tiada lagi soalan yang saya dapat usulkan kepada adik-adik pendengar sekalian. Bodoh lah saya. Baiklah, terima kasih kepada Encik Asrul atas penerangan kamu tadi. Nampaknya tiada lagi soalan yang dapat saya usulkan kepada ahli panel kita, dan saya harap segala jawapan dan pencerahan yang telah dibagikan kepada ahli panel kita dapat membantu sedikit sebanyak kepada penonton kita. Oleh itu, saya akan melabuhkan tirai persembahan kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.